Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita berjumpa untuk sesi hari Rabu 17 hari bulan Februari 2021. Harap anda semua sihat, sejahtera. Apa kita nak bincang? PKP di Lembah Kelang kita dah bercakap semalam. PKPB di negeri-negeri yang lain juga kita dah bercakap semalam. Untuk makluman tuan-tuan yang semua orang dah maklum dah tu. Saya mengucapkan ribuan terima kasih pada mereka yang semalam membantu walaupun tak ada tamu. Kita masih lagi mencapai 1.1 ribu tontonan dan waktu awal kita buat sale tu. Kekal 900. Dan tahniah bagi orang yang lock Panatela semalam. Kerana itulah bonus yang terbesar sebenarnya dijual di bawah harga pasaran. Kerana saya nak test semalam sama ada ramai orang sedar tidak kewujudan Levi's Orange Tab Panatela. Barang yang paling susah dicari dan itu barang yang sedar kena simpan sebab dia gadget sebagai international game, international item. Berarti waktu saya suruh saudara Google dan lihat bagaimana dalam pasaran antarabangsa dia digadgetkan di bawah USD. Berarti harga dan permainan Panatela 70s, tak kira lah Big E ataupun Small E, adalah barang yang digadgetkan sebagai barang yang dicari oleh pemain antarabangsa. Tahniahlah kerana orang yang saya rasa anda akan jadi orang satu-satunya yang boleh membeli Panatela 70s Levi's Orange Tab dengan harga 500.5. Macam saya bagi tahu saudara, pada tahun 2012 saya beli lebih season daripada itu pun pada harga 800. Manakala bagi kami yang dah pegang barang tu, yang orang kata simpan item ni, kita tak akan lepas lah bawah daripada 800. Kalau Big E tu kita boleh capai sampai 1,200. Kerana itu adalah barang yang dicari oleh pemain antarabangsa. Jadi semalam bonus itu aja. Siapa yang lock Panatela Orange Tab kecil adik, tahniah kerana anda memiliki satu barang jackpot. Itu pun ramai yang lock lambat tu, dalam 10 minit lepas saya angkat tu baru lock sebab saya minta semua orang Google dan lihat pasarannya, domestik dan tempatan. Tapi ramai yang menemuinya dalam pasaran antarabangsa kerana selai dua lai yang ada dalam pasaran antarabangsa yang digadgetkan pada harga USD dan diburu oleh pemain-pemain daripada Jepun dan daripada Barat yang ingin menyimpan semula Levi's yang dianggap kemudiannya sejarahnya tak pernah diteruskan oleh mana-mana Levi's di luar di Amerika. Jadi kita tak jumpa Panatela Japan dan kita tak jumpa Panatela daripada China kerana bukanlah desainnya, kerana kainnya. Kerana kain Panatela datang dalam bentuk yang berbeza. Desainnya boleh dibuat semula tetapi orang tidak akan mengiktirafnya sebagai Panatela kalau dia menggunakan kain denim biasa yang biasanya dikeluarkan oleh Levi's made in Japan, Levi's made in China atau made in Bangladesh ataupun made in Pakistan. Kerana Panatela hanya ada Made USA dan satu dua lain mungkin ada orang pernah bercakap mereka pernah melihat Made Mexico. Tapi saya setakat yang saya tahu itu adalah barang Made USA yang Orange Tab vintage 70s dan 80s. Jadi setakat ni rumor saja mengatakan ada Made Mexico sebab tak pernah tengok depan mata. Depan mata saya pernah tengok 4 lai Panatela. 4 lai je tuan-tuan. Selama hayat hidup belajar main barang bandel ni. Bermula 2004 tu di downtown tak pernah lihat langsung. Ketika saya bermain dalam game downtown pada tahun 2000-an tu tak pernah. Hanya bila masuk ke game Kampung Baru je pada tahun 2012 dapat lihat satu Panatela. Kemudian pada tahun 2017 2018 dapat lihat satu dua helai Panatela dan pada tahun ni alhamdulillah murah rezeki dapat melihat 3 helai Panatela. Itu pun 2 tidak dijual kerana collectors bawa untuk tunjuk je pada saya. Cuma kecil adik je dia lepaskan dan saya tak boleh kacau harga dia sebab dia evaluate barang dia 600 je untuk dia lepaskan. Walaupun condition dia sangat-sangat cantik untuk bagi Panatela yang telah berusia 50 tahun. Condition macam baru semalam keluar kilang tu yang kecil adik ambil tu. Dan saya ambil daripada dia juga Big E. Yang conditionnya macam baru semalam keluar kilang. Kerana Panatela adalah sejenis kain yang bukan saja pada desainnya. Kerana dia adalah semi jacket dan semi denim. Dengan potongan untuk kita panggil macam bush denim. Dia bukan bush jacket, dia seperti bush denim je kain dia. Menggunakan potongan sisi di luar tu saya tak ada dah nak tunjuk sebab buyer dah beli. Yang saya punya ada dalam bilik saya pakai semalam. Panatela tu juga yang saya OOTD malam tadi untuk menggambarkan betapa gembiranya saya selepas 8 tahun mencari Panatela. Akhirnya Panatela datang depan mata dalam Big E. Jadi itu punca saya bergambar yang saya panggil apa yang dipanggil OTD kahwin, di mana jarang orang memakai barang jeans keluaran terkini Jepun
dan juga barang Levi's keluaran 80-an. Sebagai satu gambaran mix style untuk saudara melihat Panatela. Okey. Untuk makluman saudara juga, Panatela ni bukanlah saja dianggap sebagai baju, dia dah masuk collector's item. Jarang tu orang jual tu. Saya pun terkejut kecil adik lepas barang tu dalam open pasaran dengan harga 600 tu. Kerana Panatela ni biasanya di kalangan seller, kalau dia nak jual, dia akan PM collector saja. Berarti kita tak pernah bawa Panatela untuk diangkat dan dijual dalam pasaran terbuka secara fly and lock. Selalunya barang-barang macam ni, kalau kawan ada, dia nak lepas, dia dah tahu dah siapa main Panatela, dia WhatsApp je. Bro, kau nak tak ni? Sebab dia adalah dipanggil sebagai servis bertukar tangan. Di mana istilahnya biasanya sesama seller saja ataupun sama collector. Sekiranya kolektor ini inginkan sehelai saya bagi contoh lah, katalah kita ada Rendan ataupun Redline keluaran 60s, 69, 71 yang dianggap sebagai transisi kain tu, kita akan offer, aku bagi Panatela aku, kau bagi Redline kau yang menggunakan kain 501. Macam tu cara dia, sebab dia jarang dijual. Dan saya terkejut kecil adik naikkan Panatela tu dalam apa yang dipanggil sebagai stream price lah, harga stream. Jangan berlaku tu tuan-tuan. Tahniah, saya tak ingat nama orang yang lock semalam 550. Saya buka 600 dan 5.5 saya lepas saja. Bagi membolehkan seseorang yang datang daripada koloni stream memiliki barangan yang sebenarnya disembunyikan di kalangan pemain collectors, kecuali dijual sesama collectors atau dijadikan sebagai servis bertukar tangan, iaitu sistem barter. Kita minat barang tu, kita terpaksalah offer barang kita sayang. Barulah sistem barter tu boleh berjalan. Jadi semalam alhamdulillah, tahniah pada orang yang dapat lock Panatela tu. Liza Talib Rizal Talib yang lock barang tu. Tahniah Rizal, anda memiliki satu barang yang jangan lipat sampai patah kain dia. Jangan letak di hanger sampai terkeluar jalur dia. Pastikan menjaganya dengan bagus, kerana Panatela antara barang yang harganya akan naik setiap tahun. Itu bagi tahu kata barang Levi's ni, selain daripada kita boleh buka gundi dan cerita aja. 1000 lai kita buka dalam gundi, kita boleh jumpa 100 lai Levi's. Kita buka, kita boleh dapat 10 lai Levi's Big E. Kita boleh Big E Japan boleh dapat 50 lai. Tapi bukalah bergundi-gundi tuan-tuan. Dapat Panatela ni dikucup-kucup, dicium-cium oleh orang yang buka gundi, buka bil ni. Jadi tahniahlah pada Rizal. Kita dah ada 400 viewer petang ni. Saya declare dulu barang-barang yang saya up. Barang-barang petang ni masih lagi barang-barang lelong je. Saya nak cuci barang. Dipanggil cuci barang ni berarti barang-barang mana yang keluar daripada gundi, kemudian joy buyer ataupun tak diambil ataupun buyer gagal dihubungi. Saya naik tapi tak banyak item dia. Saya belanja saudara petang ni. Tidak sama seperti harga asal. Sebab ini kita panggil harga cuci stok je. Saya akan naikkan. Tapi hari ni saya akan naikkan Levi's item. Apa ni, jeans biru item. Petang lama saya tak naik item. Selain daripada item butik, bagi mereka yang mencari item-item kencang big size, petang ni saya akan naikkan. Siapa yang nak barang-barang yang memang pun dicari tak jumpa, dicari jumpa tapi tidak dalam saiz anda, 44, 42, 48, itu orang kata anda boleh mencari tetapi barangnya tak akan ditemui. Pun ada pada kecil adik, saya akan naikkan sebab dia dah simpan seminggu, barang ni dah tak naik lama. Saya akan naik bagi pemburu seluar saiz besar yang ingin duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan collectors yang bermain dengan saiz bangga-banggaan tu 32 sampai 38. Hari ini ada saiz bangga-banggaan dari keluaran-keluaran yang sangat luar biasa, termasuk selai Levi's bombastik, kain lama. Ada selai tapi bersaiz 42. Itu saya ingat belum kena air, berarti orang 40 boleh lock pasal kain ni adalah kain lama, jadi shrink dua saiz tu adalah shrink biasa. Tu saya 40 tu. Bagi ni untuk item, saya akan naik untuk collector item. Saya declare awal, saya tak naik malam, saya naik petang. Tapi saya barang-barang belanja, saya akan naik di sebelah petang juga. Selain cuba memperkenalkan kepada penonton-penonton petang, sama ada saudara ada yang collectors yang berminat untuk mendapat, jarang garasi ni 5% je barang collector tuan-tuan. Sebab satu, untuk garasi sendiri kita tak akan jual barang-barang collector item. Kerana satu, kita tak mampu untuk membeli guninya. Yang kedua adalah kerana kita tak nak melama-lamakan masa, kerana item-item kencang ni tuan-tuan memerlukan kuasa promosi dan mencari penembak tepat yang sangat sukar diperolehi. Kerana collectors adalah satu, buyer adalah 10,000. Itu nisbah di Malaysia. Collectors adalah satu, reseller adalah 100, buyers adalah 10,000.
Berarti barang-barang ni sukar untuk mendapat pembeli dia, tapi saya akan naik petang ni untuk saudara lihat barang yang saya anggap terkencang dalam sejarah ni. Bagi mereka yang bermain saya besar, ini terkencang dalam sejarah, tuan-tuan. Saya masih ingat zaman saya mengejar kain bombastik ni, tuan-tuan. Kekuatan dia adalah pada tahun 2014 ketika dead stock tu, nose dia, kita panggil dead stock lah pasal barang lama, ada sampai 100 helai. Di mana pemegang-pemegang ni pegang daripada harga 700, dalam masa seminggu dia naik 800. Dan ketika saya mendapatkannya pada tahun 2014 di Stadium Merdeka sempena Festival Bandar tu, harganya telah mencecah RM900. Tapi sekarang tak ada siapa lagi yang pernah declare dia nak jual nose atau dead stock kain Mr. Bombastic. Sebab itu je sekali dia jadi, orang kata apa, hujan lebat di Malaysia, di mana tiba-tiba masuk hampir 100 helai barang ni berpusing-pusing. Dan ketika itu belum ada jualan online, jadi berarti dia jadi servis bertukar tangan je. Seller beli daripada seller, beli daripada seller, beli daripada seller. Jadi harganya melambung kerana seller A beli dengan harga 700, dia nak jual. Seller B beli pula dengan harga 800, dapat buyer punya saya terkenalah 900. Itu zaman kegemilangan dia bagi mereka yang nak mencari kain yang saya anggap sebagai the golden era of Commill. Kalau nak kata era emas Commill, bagi dekad Levi's yang lebih moden. Dengan iklan ini sajalah Levi's telah masuk ke televisyen Malaysia. Mr. Bombastic, Mr. Loba-Loba, Mr. Bombastic. Untuk menunjukkan kekuatan kain ini, kartun Mr. Bombastic telah dilancarkan, di mana hero-nya pergi menyelamat gadisnya tu dalam bentuk komik tu, dengan menggunakan kain bombastik untuk terbang di atas jejulur besi, untuk menunjukkan tahannya kain ini. Membuka era baru daripada sejarah Levi's, di mana kainnya ditarik oleh 2 ekor kuda tapi tak koyak, kepada era lebih moden di mana kainnya boleh digunakan ala MacGyver. Itu sejarah dia. Tapi tak ada saya bertanya. Ini saya sarankan untuk orang saya 40 sebab kainnya belum mandi air. Berarti shrinknya adalah 2 saiz. Walaupun datang saya 42. Ini saya promote je. Pasal barang-barang ni lama saya kena sikit promote je. Tapi ada masa saya nak promote sebab saya rasa shooter dah mula mengasah senapangnya. Mereka yang dulu menembak dengan peluru butir, sekarang dah ada peluru M60 dan M100 untuk menembak dengan lebih tepat, terutama bagi mereka yang ingin mengumpul barang-barang yang sukar diperolehi. Dan kita gadget sebagai international game, berarti dia dicari di seluruh dunia. Kita dah ada 400 lebih sekarang 460 saya akan share dengan saudara untuk semalam. Ada seorang yang bertanya tentang pandemik COVID-19 adalah usaha China menghasilkan apa yang dipanggil sebagai senjata virus. Dalam perang lama tak pernah wujud perkataan senjata virus. Dalam perang lama hanya wujud perkataan senjata kimia ataupun senjata bakteria. Seperti saya pernah ceritakan pada saudara, banyak negara-negara membangunkan senjata kimia. Amerika membangunkan senjata kimia. Iraq pernah membangunkan senjata kimia, senjata bakteria. Ketika era negara-negara yang ingin mengukuhkan kuasa ketenteraan yang menggunakan senjata-senjata yang tidak dibenarkan oleh PBB sebagai senjata jenayah perang, tetapi pernah dibangunkan oleh banyak negara. Malah hingga sekarang pun senjata-senjata kimia dan senjata-senjata berorientasikan bakteria untuk tujuan peperangan saraf tanpa menggunakan senjata konvensional bersifat bom, senjata yang lebih mudah digerakkan dalam pasaran gelap untuk memusnahkan sebuah negara yang dimusuhi. Amerika sendiri pernah diserang oleh anthrax, satu lagi senjata kimia yang pernah menggemparkan Amerika pada era Osama bin Laden memimpin Al-Qaeda. Anthrax pernah menyebar di Amerika tetapi tidak dihasilkan dalam dos yang besar, tetapi cukup untuk mencemaskan Amerika pada sekitar tahun 2003 hingga 2005 apabila anthrax mula dipost secara berleluasa di Amerika oleh mereka yang mempunyai strategi melancarkan perang saraf dengan menggunakan anthrax. Kebocoran makmal bukan punca COVID-19. Itu adalah kenyataan daripada kumpulan penyiasat. Walaupun isu ini apabila penyiasat Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO masuk ke China dan melawat makmal yang dispekulasikan sebagai makmal yang bertanggungjawab mengedarkan menghasilkan virus ni, tetapi wujud ketegangan apabila beberapa kumpulan berita, terutama wartawan daripada barat, menyifatkannya sebagai laporan daripada kumpulan pakar mengatakan ia China dengan sengaja telah mereka wabak ini dengan membiarkannya bergerak di Hubei. Dengan sengaja mereka ingin menyebabkan China punya hubungan yang tegang dengan BBC. China mengharam dan juga menghalau keluar serta menyekat edaran sebaran berita BBC di China. Kemudian sebagai tindak balas pula, China juga menangkap wartawan
BBC di Australia. Tindak balas lagi pula, Britain menghalau keluar wartawan China daripada bumi UK. Ini krisis yang berlaku sepanjang minggu, tetapi bolehlah kita tutup fail ini dengan mengatakan bahawa siasatan membuktikan virus COVID-19 yang bermula di Hubei bukanlah agenda ataupun konspirasi China untuk menyebarkannya di peringkat antarabangsa. Kerana semalam saya dah mengulas panjang, sekiranya China ingin menyerang negara-negara yang disasarkan secara strategik, mereka boleh menggunakan rangkaian mafia yang sangat mahir dalam pengedaran senjata secara gelap. Kerana mafia Rusia apabila memasuki pasaran dunia, mereka tidak lagi menumpukan pada pengedaran dadah, kerana mafia Rusia menumpukan kepada dua fokus perniagaan yang utama, iaitu perniagaan yang pertama adalah assassin, iaitu upah menembak bagi kerja-kerja pembunuhan top profile, manakala yang kedua adalah pengedaran senjata api secara haram. Untuk tuan-tuan juga, bagi mereka yang ingin tahu tentang kenapa Lembah Kelang, Selangor, Kuala Lumpur, Johor dan juga Pulau Pinang dikenakan PKP dan dikekalkan, ini adalah kerana jumlah wabak yang tinggi di negeri-negeri, di 4 negeri ini. Dan pada masa yang sama, kerajaan tak boleh menutup sektor yang menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar, sektor utama ekonomi kita, iaitu 48% adalah datang daripada SME. Dan 4 negeri ini menyumbang lebih 55% daripada KDNK negara. Jadi itulah sebabnya kerajaan terpaksa membenarkan ekonomi berjalan di 4 negara pemacu ekonomi utama Malaysia, iaitu Selangor, Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Johor. Dibenarkan sektor ekonominya berkembang, tetapi had pergerakan rentas sempadan dikekalkan bagi membolehkan mereka yang berada dalam sektor ekonomi mapan ini tidak bergerak dan menyebarkan virus ini di luar daripada Lembah Kelang dan di luar daripada Johor dan Pulau Pinang yang menjadi negeri nadi utama bagi sektor ekonomi. Semalam sejarah kita ada lebih 5,000 kes pulih. Alhamdulillah, track menunjukkan kes pulih telah meningkat dengan tinggi. Itu 2 kali ganda daripada kes baru. Itu kes baru semalam sekitar 2,000 lebih je, tuan-tuan. Ramai orang mempertikaikan di Facebook kenapa Malaysia menurunkan ujian swab daripada 64,000 sehari kepada hanya 41,000 sehari. Jadi ramai orang mengkritik, saya tengok di Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia, ramai yang mengkritik kerana ujian tersebut adalah gambaran kerana angka yang disuap adalah berkurangan. Kementerian Kesihatan menjawab logiknya, kerana logiknya swab diamalkan berdasarkan pada kewujudan kluster. Berarti ada 14 daripada 19 kluster baru semalam tu sebagai kluster daripada sektor ekonomi, kluster daripada sektor pekerjaan tu. Berarti dia punya test ni tak boleh jumpa tepi jalan test, jumpa tepi jalan test, jumpa tepi jalan test. Dia mesti berasaskan kepada kluster jangkitan. Sebab di Malaysia, test swab tidak dibuat dalam ujian rambang. Dia bukanlah you collect people on the street, lepas tu buat test. Tak. Dia mesti bermula daripada kluster. Daripada kluster, dia test dengan kontak. Daripada kontak, dia akan mencari subkontak. Jadi apabila kluster berkurangan, berarti angka swab akan berkurangan kerana swab di Malaysia tidak dibuat secara rambang. Dia bukanlah swab yang dibuat dengan kutip merata-rata tempat. Kadang jenuh tuan-tuan kita nak memastikan berjuta-juta orang, 32.3 juta rakyat Malaysia diswab. Tak mungkin. Swab mestilah bermula daripada asas yang kukuh, iaitu di mana klusternya bermula. Dan kemudian daripada klusternya, kontaknya dibuat dan kemudian subkontak. Kontak berarti mereka yang berada dalam lingkungan terdekat di dalam kluster. Iaitu kalau kilang, semua pekerja kilang akan diswab. Kemudian daripada situ, sekiranya ada angka pekerja kilang yang diswab positif, barulah dia pergi kepada subkontak, iaitu keluarga ataupun ahli keluarga mereka. Tetapi oleh kerana kluster ini banyak membabitkan asrama pekerja-pekerja asing, berarti subkontaknya sangat berkurangan kerana mereka tak pulang ke rumah, mereka pulang ke asrama. Di asrama mereka kontaknya tetap sama dengan rakan sekerja yang berada di kilang. Berarti dia hanya ada satu generasi saja, iaitu kontak mereka yang berlaku di dalam kilang dan kontak mereka yang berlaku dalam asrama adalah kontak yang sama. Berarti itu menjadikan jumlah swab berkurangan. Jadi saudara jangan memperlekehkan Kementerian Kesihatan Malaysia menggambarkan angka kes baru yang rendah ini adalah gambaran kerana kerajaan atau kerana Kementerian Kesihatan Malaysia cuba merendahkan angka untuk menggembirakan orang dengan mengurangkan swab. Untuk pengetahuan, swab bukanlah permainan snooker, tuan-tuan. Tuan-tuan habiskan buah merah selagi ada di atas meja. Bukan itu cara dia berfikir tentang swab. Swab mestilah dipikir dengan cara yang munasabah dengan menggunakan teori virologi, iaitu hanya melihat bagaimana konsistensi dan juga potensi virus bergerak mengikut sistem kontak. Ini bukan saja Malaysia, tuan-tuan. Worldwide pakai. Apa yang Malaysia pakai adalah mengikut perangkaan yang dikeluarkan WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia.
Dan untuk pengetahuan saudara, Malaysia adalah negara yang paling tinggi membuat swab. Iaitu kita membuat swab pada kadar 100% bagi 10%. Berarti setiap seorang kena, ada 10 orang yang akan diswab sebagai sebagai suspek kontak. Jadi kita punya kadar yang paling tinggi dalam kes ni. Jadi saudara mesti faham bahawa kalau saudara tak pergi mencari apa itu swab test mengikut WHO. Jika saudara nak kritik, saudara baca dulu. Sebab tu dia kata, peribahasa Cina kata, berfikir sebelum bercakap. Dia kata fikir dulu sebelum cakap. Tapi nak fikir tu, membaca dulu sebelum berfikir. Supaya saudara boleh fikir benda yang munasabah. Fikir ni bukanlah saudara duduk sekejap, berangan, sandar kepala dekat katil, lepas tu baca kenyataan KKM, saudara tekskan. Tak boleh. Dia ada dua teknik. Satu dipanggil berfikir sebelum bercakap. Dalam kes ni, berfikir sebelum menulis. Tetapi berfikir tu sendiri tak datang dengan fikir begitu. Hendaklah membaca, berarti mendapatkan fakta kebenaran, tabayunnya dulu. Kemudian barulah saudara dianggap mempunyai asas untuk berfikir, dan kemudian berfikir yang saudara nyatakan itu barulah mempunyai fakta. Jadi barulah tak jadi palatau. Palatau ni sebab dia duduk-duduk suka-suka je, lepas tu dia ambil sana, dia assemble sini, dia gadgetkan benda tu sebagai maklumat. Ini dipanggil maklumat palatau ni yang menyusahkan negara ni, sebab kita lebih banyak melahirkan palatau-palatau yang sengaja mencari fakta-fakta yang aneh dan kemudian menyebarkannya untuk tujuan menakut-nakutkan orang awam. Jadi hari ini saya advise kepada saudara, bahawa berfikir bukan setakat itu ya saudara, bukan duduk dan berpeluh dahi. Dia bermula dengan membaca, tapi membaca ni maksudnya bukan membaca, mendapatkan data-data yang tepat daripada kajian yang berasas. Kumpul data-data yang tepat daripada kajian yang berasas, barulah bawa fikir. Itu pun kalau ada keupayaan berfikir. Kalau saudara rasa brain saudara ni dilahirkan hanya untuk setakat fikir tentang drama pukul 7, cukuplah kritik tentang drama pukul 7. Kalau saudara rasa kemampuan IQ saudara hanya boleh mengkritik mengenai post-post artis ataupun TikTok, cukup saudara mengkritik di situ. Jangan paksa diri kita keluar ke satu level yang kita membuat kritikan yang orang tak kata kita bodoh. Tapi kenyataan kita yang belagak tahu bagi benda yang kita tak tahu, hingga orang tahu kita sebenarnya tak tahu benda yang kita belagak tahu adalah datang daripada kita sebenarnya tak tahu, tapi pura-pura tahu untuk dilihat orang sebagai tukang tahu, palatau, akan menyebabkan bodoh itu dapat kepada saudara secara percuma. Jangan membeli bodoh secara percuma di media sosial, kerana media sosial tidak meniagakannya kecuali saudara sengaja menjual diri saudara untuk menjadi palatau yang kemudiannya diperbodohkan orang. Itu advice saya untuk saudara bagi faham bagaimana fungsi swab dilakukan berdasar kepada kluster, sub-kluster dan juga lingkungan kluster. Kita akan bagi tahu juga potensi mengenai program imunisasi ni. Ini daripada Dr. Jamilah. Lama tak jumpa Dr. Jamilah ni. Dr. Jamilah ni tuan-tuan baca juga profil dia. Nanti saudara buruk-buruk pula, ini orang yang dah Abah ambil Bandin, ambil kerja dengan Bandin, maka dia ni pun bercakap lah bagi pihak Bandin. Dr. Jamilah mempunyai profil yang sangat tinggi kerana beliau adalah pengasas MERSI. MERSI adalah pertubuhan bantuan kemanusiaan Malaysia yang disenaraikan antara 30 yang terbaik di dunia. Dr. Jamilah pernah dilantik sebagai pengarah tabung bantuan makanan sedunia. Profil dia tinggi saudara. Beliau adalah pengarah tabung bantuan makanan sedunia yang menguruskan makanan bagi keperluan 200 juta orang yang kebuluran. Saya bersama dengan beliau di sempadan di Syria. Saya melihat beliau membuat kerja ketika mengedarkan bantuan makanan kepada pelarian-pelarian Syria, pelarian-pelarian Lebanon ketika perang tahun 2008, di mana beliau berada di sana memastikan agihan makanan di tengah-tengah letupan bom. Saya masih ingat lagi tu. Kami berada di sebuah asrama di mana mereka yang mengalami gangguan jiwa atau mereka yang mengalami trauma perang. Berarti mereka melihat ibu bapa mereka mati dibunuh ataupun adik mereka mati ketika Israel menyerang Beirut ni. Jadi sebuah sekolah di sempadan Syria, di Home, telah disediakan untuk menempatkan gadis-gadis yang dan remaja, kanak-kanak yang mengalami trauma perang akibat pengoboman bertubi-tubi tentera Israel. Kemudian saya ingat saya kata kepada doktor, kalau border buka masuk, kita nak masuk kan ni? Bahaya dengan bombing ni apa semua. Dia cakap dengan saya dengan jelas lah. Dia kata, kalau kita mengambil kira terlampau banyak tentang nyawa kita tak akan boleh menyelamatkan nyawa orang. Itu saya masih ingat Dr. Jamilah tu. Dia cakap kepada saya dekat sempadan, seorang wanita waktu itu. Beliau masih lagi dengan MERSI Malaysia. Dia mengetuai sendiri operasi untuk mengendalikan sekolah pemulihan trauma bagi kanak-kanak dan remaja yang mengalami gangguan perasaan kerana melihat bom yang dibom oleh tentera Israel bertubi-tubi sepanjang 2 hari bulan Julai hingga 4 hari bulan September, tuan-tuan.
Itulah ayat dia kata pada saya. Kalau kita terlampau banyak memikirkan nyawa kita, kita tak dapat memikirkan nyawa orang lain. Itulah lebih kurang dia cakap. Sampai sekarang saya ingat dan saya terkejut apabila tiba-tiba dia balik ke Malaysia dan menjadi penasihat kesihatan awam kepada Perdana Menteri. Terima kasih kerana Dr. Jamilah telah memberi jaminan bahawa dia seorang doktor, tuan-tuan. Jadi jaminan dia ni bukanlah jaminan palatau. Dia jaminan yang orang yang memang ada profil kerana dia adalah doktor perubatan. Kemudian menyertai misi kemanusiaan. Kemudian berada dalam tahap yang sangat tinggi. Kerana tidak pernah ada orang Malaysia pernah menjadi pengarah di mana-mana Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi agensi-agensi berprofil tinggi. Terutama Pertubuhan Bantuan Makanan Sedunia ni, tabung makanan sedunia yang beliau jaga. Dan ketika Dr. Jamilah dilantik, dunia mengalami angka kebuluran 200 juta orang setahun. Bagaimana beliau mengagihkan stok makanan, memastikan stok makanan sampai. Jadi katanya, dengan program imunisasi yang akan dijalankan di Malaysia, berarti ini adalah proses yang akan meletakkan Malaysia sebagai komuniti yang selamat menjelang penghujung tahun ini apabila 80% rakyat Malaysia dijangka disuntik. Tetapi ada berita yang lebih baru. Malaysia sekarang telah mengumpulkan 66.7 juta dos. Berarti covered 100% rakyat Malaysia untuk menerima suntikan. Berarti kita telah mencapai jumlah belian dan jumlah stok order yang cukup untuk menyuntik 100%. Sebenarnya tuan-tuan, kenapa stok ni dibeli lebih bukanlah suntik 100%. Dia panggil 80% plus 20% pendatang asing. Kerana kita mempunyai banyak warga asing yang bekerja di Malaysia. Kerana mereka adalah menyumbang hampir separuh daripada kes jangkitan. Berarti Malaysia terpaksa membeli jumlah yang lebih. Kalau cover 80% rakyat Malaysia saja tuan-tuan, itu tidak akan membantu kita meletakkan negara kita sebagai selamat. Kerana apabila kita test saja warga asing yang bekerja dalam sektor pembuatan, sektor penghilangan dan sektor pembinaan, angka itu akan memberi gambaran sebagai kes Malaysia. Berarti walaupun kita sebut 800 kes, 799 adalah warga asing, tetapi di mata dunia, di mata pelabur, di mata mereka yang akan menerima Malaysia sebagai sistem bubble, iaitu membenarkan penerbangan daripada Malaysia dibuka, membenarkan orang Malaysia memasuki negara mereka, mereka akan meletakkan Malaysia sebagai senarai merah ataupun senarai hitam kerana angka jangkitan. Berarti kita terpaksa menyuntik pekerja asing. Kerana satu adalah mereka adalah tulang belakang di bawah semua sektor penghilangan, pembinaan dan pembuatan yang menyumbangkan kepada 48% KDNK Malaysia yang saya katakan tadi. Dan mereka adalah tenaga penggerak utama sekarang yang menyediakan ekonomi Malaysia untuk memacu laju pada September jangkaannya apabila ekspor dan import mula berkembang. Setelah frasa pertama COVID-19 dijangka bergerak antara 20 ke 40% di negara-negara maju, maka negara-negara maju bersedia untuk membuka ekonomi Malaysia, membuka ekonomi negaranya, berarti Malaysia akan mengeksport barang-barang kerana kita mempunyai 55% kuasa ekspor ke atas 4 buah negara maju, iaitu China, Singapura, Amerika Syarikat dan Jepun. Jadi saudara maklum permainan kenapa jumlah dos perlu ditambah dan kenapa pekerja asing perlu disuntik. Kerana tak perlu buat resis ataupun tak perlu buat angkapan-angkapan buruk kerana kita terpaksa menerima hakikat. Ekonomi kita dalam sektor pembuatan, pembinaan dan penghilangan disumbangkan secara besar oleh pekerja asing. Kemudian saya rasa kita acara yang 6 tu kita pergi malam je lah. Kita dah setengah jam dah sekarang. Yang bahagian ke-6. Kekecewaan mereka yang mempertikaikan kenapa setiap kali anggota polis menembak penjenayah, maka siasatan diminta. Mintalah siasat, tak ikut prosedur, polis tak ikut SOP, desakan bahawa polis salah guna kuasa. Tapi malam ni lah kita bincang, bagaimana pula apabila anggota polis dibunuh oleh penjenayah? Adakah NGO yang akan bangkit menuntut supaya pendakwaan dilakukan ke atas penjenayah? Ini beberapa pertikaian oleh orang Facebook yang saya kata make sense untuk dibincangkan, tapi kita bincang malam nanti. Okey, kita ada berapa view sekarang?